Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, hari ini kita akan masuk dalam mata pelajaran pendidikan jasmani kesihatan. Okay, unit 5 rekreasi dan kesenggangan. Okay, so ni adalah topik untuk tingkatan 4 KSSM pendidikan jasmani dan kesihatan. So, kita pergi dulu kepada pengenalan untuk rekreasi. So, rekreasi dan kesenggangan apabila digabungkan akan membawa maksud aktiviti yang merancang yang dilakukan pada waktu luang untuk tujuan tertentu. Okay, tujuan apa kat sini? Okay, tujuannya adalah contoh mendapatkan keseronokan yang pertama. Keduanya adalah merehatkan ataupun memberi ketenangan minda. Yang ketiganya adalah merehatkan badan. Dan yang selain daripada itu, kita boleh memberikan kepuasan pada diri sendiri. Sebab apa? Biasanya kita akan melakukan uh, aktiviti rekreasi yang kita akan buat adalah aktiviti yang kita suka. Okay? So, selain daripada itu, okay, penglibatan dalam aktiviti dalam aktiviti rekreasi yang kita akan belajar pada tingkatan 4 ini adalah terdapat 3 ataupun 4. Yang pertamanya, hari ini sahaja saya akan terangkan sedikit perlumbaan eksplorasi ataupun dalam bahasa Inggerisnya explorers. Okay, yang keduanya adalah obstacle race atau perlumbaan kan? Dan yang ketiga kita akan main permainan tradisional. Contohnya ada yang empat dan achieve. Okay. So untuk permainan tradisional dan perlumbaan berhalangan kita akan kongsi kelas yang akan. Okay. So penglibatan awak dalam aktiviti ini dapat meningkatkan kecergasan fizikal, membina pemikiran yang positif dan memupuk nilai-nilai murni. Okay, nilai-nilai murni seperti apa nanti saya akan terangkan. Okay. Okay, so kita terus pergi pada percubaan eksplorasi, so ataupun explorers. Okay, kalau awak pernah tengok ada satu rancangan di televisyen yang namakan sebagai Amazing Race. Okay, pada tahun 2017 saya dan ada banyak season lagi lah. Okay. So itu adalah salah satu daripada uh, konsep yang berkonsepkan sebagai perlumbaan eksplorasi di mana dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat ataupun dalam perlumbaan ini peserta yang terlibat perlu menyelesaikan tugasan dan soalan yang diberikan di setiap checkpoint. Sama juga macam Amazing Race tersebut lah, dia akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk selesaikan tugasan dia. Sama ada dia kena buat kerja dan sebagainya. Okay, so seterusnya petugas di checkpoint perlu dilatih oleh pengurus pertandingan. So kalau kita di sekolah ada anjurkan perlumbaan eksplorasi, so kita akan ada satu yang diberi nama pengurus pertandingan. Okay, apa fungsi pengurus pertandingan ni? Dia menguruskan pertandingan lah. Okay, yang mana dia tengok ada tak kawasan yang berbahaya yang perlu dielakkan oleh peserta. Ada ke uh, dia juga yang akan menentukan undang-undang pertandingan dan sebagainya. Okay. Pegawai-pegawai yang buat pertandingan tersebut yang akan tentukan. Contohnya kalau kita dalam kita ada larian perdana, okay. So pengurus pertandingan untuk larian perdana itu tersebut adalah cikgu. So sama juga ada satu pertandingan eksplorasi
Kalau di peringkat sekolah kita biasanya pertandingannya akan sukan. Seterusnya kebiasaannya perlumbaan eksplorasi ni ataupun perlumbaan eksplorasi ni akan dibahagikan kepada dan mungkin berdua by partner mungkin 4 ataupun 5 orang pada uh, pertandingan lah nak memutuskan setiap pertandingan tersebut seperti apa. Okey, seterusnya. Okey, stesen ataupun checkpoint boleh melibatkan 5 atau 10 checkpoint mengikut situasi dan masa pertandingan. Okey, contoh kalau dalam racing race dia melibatkan, kalau tak silap saya uh, dalam satu perlumbaan dia akan melibatkan satu siri perlumbaan dia biasanya akan satu 3 hari. Okey, yang mana dia memang sangat kilometer. Okey, kadang-kadang dia basikal, kadang-kadang dia perlu sewa taksi dan sebagainya. Jadi kalau di peringkat sekolah, kalau kita akan anjurkan eksplorasi dan buat hanya di dalam sekolah dan akan ada sewa taksi dan sebagainya dan sahaja. Okay? So, tempoh yang dirancang untuk perlumbaan eksplorasi boleh dihabiskan dalam masa yang ditentukan. So, ni adalah tugas bagi pengurus pertandingan. Dia kena tengok sama ada pertandingan tersebut sesuai dengan masa yang singkat atau dalam masa yang agak lama. Okey, dan seterusnya, nampak macam saya cakap lah, kali ini dia berdasarkan ketetapan keputusan perlumbaan ini. Dan pengurus. Okey, so kita masuk kepada cara bermain perlumbaan eksplorasi. Okey, yang pertamanya kalau kita dalam PJK ni hanya untuk pengenalan. Okey, sebagai info tambahan, permainan eksplorasi ni ataupun perlumbaan eksplorasi ni kalau di peringkat antarabangsa pun ada tetapi dia digabungkan dengan kemahiran orienteering. Okay, saya rasa awak pernah belajar kot apa itu orienteering. Orienteering itu yang perlumbaan yang melibatkan penggunaan kompas. Jadi kalau belum belajar pun saya yakin search sendiri dekat Mr. Google. Okey, seterusnya kumpulan yang berjaya menyiapkan tugasan dengan cepat mengikut peraturan permainan dan tiba terlebih dulu di checkpoint terakhir dikira sebagai pemenang. So macam kita lari perdana, so kita ada beberapa checkpoint dan ada beberapa checkpoint yang akan diberikan kita panggil tanda yang mana awak telah melalui checkpoint tersebut. Okay? So sama juga dengan perlumbaan eksplorasi ni ataupun explorers. Okay, so kita pergi kepada contoh aktiviti perlumbaan eksplorasi. Okay, yang pertamanya adalah permulaannya mestilah ditaklimatkan oleh guru. Okay, so kat sini kalau tak ada yang bagi taklimat nanti awak akan pergi merata-rata lah. Okay, awak tak ada hala tuju. So, mesti diberikan taklimat untuk awak sendiri tahu ke mana yang patut awak tuju. Okay, ataupun diberikan clue. So, stesen pertama yang mungkin boleh dilakukan adalah so berkaitan dengan fizikal. Contohnya, menarik beg pasir seberat 30 kilo secara gilir. Okay, seterusnya beg pasir ditarik sejauh 10 meter sebanyak kali setiap murid. So, kat sini kelebihannya kepada tim yang mungkin ada peserta yang kuat dari segi fizikalnya. Okay. So, kat situ ada kelebihan lah. Okay. Sebab itu kalau eksplorasi, perlumbaan eksplorasi ni kebiasaannya dia akan mix gender ataupun jantinanya bercampur dan ada aktivitinya yang biasanya tidak akan melibatkan person
perempuan, sama ada antara lelaki dengan perempuan. Okey, seterusnya stesen yang kedua. Okey. So, stesen yang boleh dibuat adalah stesen ujian minda. Okey, setiap murid diberikan 5 soalan silang kata. Soalan tersebut berdasarkan anatomi badan manusia, iaitu otot. Okey. So, kat sini, okey, memandangkan kita belajar perlumbaan eksplorasi ini dalam subjek pendidikan jasmani. So, biasanya ujian minda ni ataupun soalan yang melibatkan pengetahuan awak uh, berdasarkan soalan yang awak telah pelajari dalam pendidikan jasmani. Okey, seterusnya stesen yang ketiga ataupun stesen kreativiti. Okey, so kat sini murid perlu mempersembahkan satu tarian tradisional atau pergerakan berirama yang dipelajari seperti tarian singa, tarian sewang, joget inang dan zapin. Kalau tak salah saya, inang dan zapin awak belajar sebuah tingkatan satu. Okey, tarian singa dan sewang tingkatan di tingkatan 4. Cuma tarian singa saya tak masuk lagi. Okay, so muzik disediakan oleh guru, pergerakan yang dipersembahkan perlu menarik dan ideal. Okay, so mungkin kat sini tidak akan lama lah. Biasanya awak mungkin akan diberikan masa sebanyak 10 minit, paling banyak pun saya rasa. Okay, so dan akan membuat persembahan selama 2 atau 3 minit. Okay, so persembahan yang menarik dan memuaskan hati akan dapat proceed dengan cepat ke stesen yang seterusnya. Okey, seterusnya stesen yang keempat, Deria Sentok. Okey, so saya yakin awak pernah tengok aktiviti seperti ini, iaitu mata semua murid perlu ditutup dengan sehelai kain hitam. Mereka perlu menyentuh dengan tangan dan mereka item dapat dalam pun. So, item tersebut adalah peralatan PJK. Bezanya kalau awak pernah tengok dalam Amazing Race, tak semestinya alat PJK lah. Dia tak semestinya alat permainan sukan. Okay? Mungkin dia boleh letak nap, dia boleh letak katak dan sebagainya. Tapi sebab kita dalam PJ, so kita akan melibatkan peralatan PJ sahaja. Mungkin bukan peralatan PJ saja lah. Mungkin ada benda-benda lain, buka, okay, dan sebagainya. Okay, seterusnya kita pergi yang kelima. Okay, gimnas rada lokomotor. Okay, apa itu lokomotor? Saya pernah terangkan pada kelas sebelum ni. Okay, arahannya adalah murid perlu mencipta satu pergerakan gimnas rada dengan menggabungkan beberapa tarian dan asas gimnastik. Okay, so beberapa tarian tersebut macam sebelum ni yang awak telah pelajari itulah. Okay, tarian sewang, tarian singa, zapin, inang dan joget. Okay, mereka diberikan berdasarkan kreativiti dan kesamaan. Kan? Boleh menghasilkan pergerakan yang sempurna dan menarik dipilih sebagai. Okay, dan yang keenam adalah stesen pertolongan cemas. Okay, dalam stesen ni, okay, setiap kumpulan perlu membuat simulasi TOTEPS. Okay, TOTEPS tu apa? Kita belajar benda ni iaitu talk, observe dan seterusnya. Okay, so kumpulan yang melakukan prosedur dengan betul akan diberikan markah yang banyaklah. Okay, dan kita masuk kepada subtopik yang terakhir untuk perlumbaan ataupun eksplorasi. Okay, so yang pertama kelebihannya adalah dia akan membuat kita pandai ataupun membina kerjasama antara satu sama lain. Sebab apa? Setiap aktiviti yang dilakukan perlu dilakukan secara bersama-sama atau secara bergila-gila. Di mana awak mesti ataupun akan secara tidak langsung akan menyokong. Okay, seterusnya kelebihan yang kedua adalah sebaran. Okay, so peserta perlulah
mempunyai tahap kesabaran yang tinggi bagi menyiapkan tugasan. Okey, kat sini bukan sekadar menyiapkan tugasan je, sebab apa, kadang-kadang kawan kita ada yang mungkin uh, tahap keberaniannya tak sama dengan kita. So, kita perlu faham dan kat situ juga akan menguji kesabaran kita sebagai pasukan. Okey, seterusnya menjadi inovatif. Okey, so daya inovasi setiap peserta perlu lebih pantas dan cekap untuk menyelesaikan setiap tugasan. Okey, secara tidak langsung, apabila awak diberikan sesuatu masalah, awak akan fikir, so dekat situ akan okey, meningkatkan daya inovasi awak dan mempercepatkan serta membuat keputusan dengan baik. Okey, kat sini yang keempat adalah mencabar kreativiti. Okey, setiap peserta perlu kreatif dalam menyiapkan keputusan. Dan yang kelima adalah mengaplikasikan ujian tindak. So, tahap pemikiran peserta perlu ditingkatkan bagi setiap keputusan yang diberikan oleh penganjur. So, itu sahaja kelas kita hari ini. Okey. Uh, kita akan sambung dengan uh, perlumbaan perlumbaan berhalangan ataupun obstacle race pada kelas yang akan datang. Okey. So, sampai berjumpa lagi. Saya minta komenkan nama awak di ruangan komen di bawah. Okey. So, itu adalah kehadiran. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.